أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammin bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas, surah As-Saffat. Al-Qasas malam. Surah As-Saffat ayat 26. Ayat 27. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Maksudnya, kumpullah, Allah berkata pada para malaikat, kumpullah orang-orang yang zalim, yang kufur, dan pasangan-pasangan mereka, dan apa juga yang mereka sembah, min dunillah, selain daripada Allah, wahduhum ila siratil jahim. Dan tunjuklah mereka kepada jalan neraka jahim. Kemudian ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan disoal. 3 ayat lah. Ayat 22, 23 dan 24. Pengajaran untuk 3 ayat sekaligus. Okey, pertama, semua manusia akan dipisah dan diasingkan di akhirat mengikut dosa dan pegangan akidah mereka. Mengikut dosa dan pegangan akidah mereka. Orang beriman, sambung. Orang beriman dikumpul bersama orang yang beriman, dan orang yang berdosa dikumpul bersama orang yang berdosa. Yang kedua, Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah yang tidak beriman
juga akan dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya sebagai satu penghinaan kepada mereka yang menyembahnya. Sebagai satu penghinaan kepada mereka yang menyembahnya. Yang ketiga, kekuasaan, pangkat, dan harta sedikit pun tidak boleh mengekalkan ikatan yang mengikat manusia di dunia. Ikatan yang mengikat manusia di dunia. Apabila mereka tidak beriman. Ikatan yang mengikat mereka di dunia apabila mereka tidak beriman kepada Allah. Yang keempat, mereka yang zalim dan berdusta kepada Allah akan ditunjuk kepada mereka jalan ke neraka Jahannam sebagaimana mereka memilih untuk bersama ahli neraka di dunia. Untuk memilih bersama ahli neraka di dunia. Yang kelima, setiap orang akan disoal di pada mahsyar. Setiap orang akan disoal di pada mahsyar tentang amalan mereka dan tentang kenapa mereka tidak lagi boleh tolong-menolong di akhirat. Tidak lagi boleh tolong-menolong di akhirat
sebagaimana di dunia. Okey, ayat 25 dan 26. Ma lakum la tanasurun bal humul yawma mustaslimun. Kenapa kamu tidak dapat lagi tolong menolong bagaimana di dunia? Ayat 26, bahkan mereka itu pada hari kiamat sentiasa berserah diri kepada Allah. Pengajarannya, tidak ada sesiapa yang boleh menolong sesiapa di akhirat. Walaupun para nabi. Tidak boleh menolong, walaupun para nabi tidak boleh menolong anak-anak mereka atau bapa mereka sekiranya tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, semua manusia di akhirat akan tunduk dan patuh sepenuhnya kepada arahan dan perintah Allah. Termasuk tidak boleh bercakap walaupun sepatah. Walaupun mereka di dunia adalah pembesar dan pemimpin yang paling berkuasa. Okey, kita sambung. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat hari ini sambungan ayat lepas. Kaitannya ialah Allah sambung cerita bagaimana keadaan manusia di akhirat. Jadi cerita ni sebenarnya belum berlaku. Tapi sebab rahmat Allah sayang kepada hamba-Nya, Allah tak nak musibah yang besar yang menimpa manusia di akhirat besok akan menimpa manusia. Maka Allah bagi tahu awal apa yang akan berlaku di akhirat supaya manusia membacanya dalam Al-Quran dan mengambil pengajaran. Okey, sambungan cerita keadaan manusia di akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akbala. Wa akbala dan Faisal. No? Ni. Di mana? Ha?
Okay. Wa akbala, dan akbala apa dia? Akbala ni menghadap. Wa akbala menghadap, ba'duhum sebahagian mereka, ala ba'din dengan sebahagian yang lain. Sebahagian manusia menghadap sebahagian yang lain. Apa mereka buat ni? Yatasa'alun. Mereka saling yatasa'alun ni bersoal lah, tapi maksud di sini ialah saling kutuk mengutuk. Saling cela mencela. Siapa ni? Yang dulu bersama kawan, sahabat, kawan baik. Tapi bila mereka nampak azab, mereka saling salah menyalah antara satu sama lain. Antara pembesar dengan orang bawah, pemimpin dengan rakyat, semua akan saling salah menyalahkan. Kemudian qalu, mereka berkata, innakum, sesungguhnya kamu, kuntum, kamu dahulu adalah ta'tunana. Ta'tunana, kamu datang kepada kami anil yamin. Ini siapa yang berkata ni? Ini orang bawah. Orang bawah berkata pada orang atas. Ataupun rakyat berkata pada pemimpin. Bila ni? Bila mereka dah nampak nasib mereka, iaitu nampak mereka akan dicampak ke dalam neraka. Jadi orang bawah salahkan orang atas. Ataupun kawan menyalahkan kawan. Jadi orang bawah berkata kepada pemimpin dia ataupun orang atas, dulu kamu datang pada kami anil yamin. Anil yamin. Yamin ni apa makna? Kanan. Tapi di sini apa maksud? Kamu datang dengan kanan. Ada 3 maksud. 1, kamu datang dengan tangan kanan ni simbolik kepada kebaikan. Sebab tu Nabi suka buat apa-apa kebaikan dengan tangan kanan. Dan tangan kiri simbolik kepada kejahatan. Jadi maksud pertama ialah orang bawah berkata pada pembesar, pemimpin dia, dulu kamu menghalang kami daripada kebaikan. Kami nak pergi pada kebaikan, kamu jadi penghalangnya. Itu maksud dia. Ataupun juga ahli tafsir mengatakan, kamu gunakan agama untuk menyesatkan kami. Sehingga kami rasa itu adalah agama, tapi sebenarnya bukan. Ada juga macam tu kan? Dia gunakan jenama agama untuk menyesatkan orang. Yang kedua, kekuatan.
Kamu datang kepada kami dengan kekuatan. Kekuatan ialah kuasa. Kamu guna kuasa untuk paksa kami ikut kamu. Ataupun kamu guna kuasa untuk bagi apa-apa yang kami perlukan. Projek ke apa ke. Dan akhirnya kami ikut pegangan agama kamu yang tak betul. Okey? Yang ketiga, sumpah. Yamin ni, kalau kita jumpa dalam Quran, yamin sumpah. Kalau jamaknya, pluralnya aiman. Innallaha la yu'akhizukum. Apa ayat tu? La yu'akhizukumullahu bi'aimanikum. Allah tidak ambil kira dengan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan. Jadi yamin ni sumpah. Kenapa? Apa kaitan sumpah dengan kanan? Sebab biasa orang bersumpah angkat tangan apa? Tangan kanan. Kekuatan pun sama. Nombor 2 tu. Apa kaitan kekuatan dengan kanan? Sebab biasa orang buat apa-apa, angkat apa-apa dengan tangan kanan. Tangan kanan adalah simbolik kepada kekuatan. Okey? Jadi sekarang, orang bawah menyalahkan apa? Orang atas. Kami sesat ni sebab kamu guna 3 cara ni. Kami nak pergi pada agama, kamu gunakan sesekat. Kamu guna projek dan sebagainya untuk halang kami cari agama. Dan juga kamu bersumpah, demi Allah, yang kami buatnya adalah betul. Kami tertipu dengan sumpah kamu. Okey? Itu maksud yatasa'alun. Saling salah menyalahkan. Okey. Apa pula kata pemimpin? Saling kutuk-mengutuk. Dan masing-masing ada hujah, ada alasan. Apa kata pemimpin? Kalau mereka berkata. Mereka ni siapa? Pemimpin. Bahkan lam takunu tidaklah kamu orang yang beriman. Jadi pemimpin kata, tak, kamu jadi sesat bukan sebab aku. Tapi sebab kamu memang asalnya tak beriman pun. Kamu bukan solat pun. Kamu bukan kaki masjid pun. Kamu bukan kaki kelas agama pun. Jadi jangan salahkan kami. Makna pilihan kamu untuk sesat itu adalah pilihan kamu sendiri. Bukan kami yang paksa. Okey. Ini sama dengan sama dengan apa yang berlaku antara manusia dengan syaitan di akhirat besok. Manusia bukan setakat dia salahkan pemimpin dia daripada manusia, tapi dia juga salahkan syaitan yang menyesatkannya. Kita kan biasa, bila tak solat ke solat lambat, kita salahkan siapa? Salahkan siapa? Syaitan. Kadang-kadang satu hari terlupa nak zikir, kita sumpah pada syaitan. Celaka syaitan. Dan di akhirat pun, kita terus salahkan syaitan. Cuba buka surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Okey. Dengar Allah rakam benda yang belum berlaku. Supaya kita ambil pengajaran. Semua berlaku sebenarnya pilihan kita, bukan dipaksa. Okey. Allah berkata, waqala syaitan. Telah berkata, syaitan.
Lamma qudiyal amru. Ini di akhirat besok. Di akhirat besok. Lamma qudiyal amru. Cuba terjemah. Lamma apa dah? Tatkala. Qudiyal amru. Keputusan telah diputuskan. Telah dibuat. Ahli syurga masuk syurga. Ahli neraka masuk neraka. Maka innallah wa'adakum. Bila syaitan berkata ni, setelah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Jadi dalam neraka nanti ada berapa jenis makhluk? Ada berapa jenis makhluk? Dua, iaitu manusia dan jin. Jin bila jahat dia panggil syaitan. Jadi ada dua makhluk, manusia dengan jin. Jadi semua, bila jin syaitan masuk neraka dan manusia masuk, syaitan pun berkata kepada manusia, Innallah, sesungguhnya Allah wa'adakum. Allah telah menjanjikan kamu wa'adal haq, janji yang benar. Allah janji yang benar melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Beriman macam ni, beramal soleh masuk syurga. Kalau kufur syirik masuk neraka, janji Allah benar, kata syaitan. Wa wa'adtukum, dan aku juga janji pada kamu. Janganlah beriman sekarang, kamu masih muda kan. Sebab dah tua pencen, pergilah masjid. Fa akhlaftukum, tapi aku sendiri mengingkari janji aku. Aku sendiri tak percaya pada janji aku. Wa ma kana li alaikum, dan tidak ada bagi aku ke atas kamu min sultan. Aku tak ada. Apa makna sultan? Syaitan kata aku tak ada kuasa pun nak paksa kamu untuk tidak solat. Ada siapa-siapa yang paksa syaitan tak nak pergi kelas? Syaitan paksa dia tak pergi kelas? Ada. Kenapa tak datang minggu lepas? Syaitan buat roadblock tengah jalan. Ada kan? Illa, kecuali an da'autukum. Melainkan syaitan kata, aku seru kamu, aku pujuk kamu, aku goda kamu. Fastajabtum, dan kamu sebab lemah iman kamu pun tertipu. Aku tak ada kuasa, aku hanya pujuk-pujuk je. Fastajabtum li, lalu kamu menyahut pujukan aku, fala talumuni, maka jangan kutuk aku. Talumuni, jangan cela aku. Jangan cela aku. Sebaliknya, walumu anfusakum, celalah diri kamu, kutuk diri sendiri. Dulu kat dunia kutuk aku habis-habiskan. Sekarang kutuk diri kamu pula. Celaka syaitan. Dah. Sekarang celaka aku. Kemudian apa lagi kata syaitan? Ma'ana bimusrikhikum. Aku tidak boleh musrikhikum. Aku tak boleh. Sekarang aku tak boleh selamatkan kamu daripada azab Allah. Wa ma antum, dan kamu pun tak boleh selamatkan aku. Kita sama nasib. Sama-sama sengit. Inni kafartu. Aku masuk neraka sebab apa? Kafartu, aku kufur. Bima asyraktumun, dengan apa yang kamu sekutukan dengan Allah. Kamu sekutukan Allah, aku pun sama. Kufur. Min qablu, sebelum ini. Inna zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Dia, apa faedah syaitan bercakap lagi dalam neraka? Ada faedah ke? Ada faedah? Bila dia bercakap, ringan tak azab neraka dia? Dan ringan tak azab neraka manusia yang mendengar khutbah syaitan tu? Ringan tak? Tak ringan. Kalau tak ringan, apa faedah? Diam sudahlah. Dan dah kena bakar banyak cakap pula. Kenapa cakap? Kenapa cakap? Syaitan pun nak menyakitkan hati manusia. Puas hati dia, walaupun dia pun kena terbakar juga. Pada muka. Boleh? Jadi dua-dua terseksa. Tapi dengan syaitan bercakap, lagi menyeksakan mental manusia. Okey. Macam kita berkawan dengan pencuri ikan. Kita tak nak berkawan, dia pujuk, kita pun ikut. Lepas tu kena tangkap, masuk penjara. Dua-dua duduk dalam satu lokap.
Dia pun kata, pada muka. Jangan kutuk aku. Aku dah cakap kan, tapi kamu nak ikut kan? Pada muka. Sakit hati tak? Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, sama. Manusia cakap, pemimpin cakap pada orang bawah. Dia kata, kamu ni sebenarnya sesat bukan sebab aku. Tapi kamu memang kamu tak nak beriman pun. Buktinya kamu tak ada usaha pun nak cari hidayah, nak belajar dan sebagainya. Kemudian kata lagi orang atas ataupun pembesar, wa ma kana, dan tidaklah. Kana adalah bagi kami alaikum ke atas kamu min sultan, dari sultan. Apa makna sultan? Ya. Sultan dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab ada dua makna. Sultan di bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Tapi dimelayukan. Di Malaysia ada berapa sultan? Saya tak tahu. Tapi dalam Quran, sultan apa makna dia? Satu, al-quwwatu wal-qahru. Yang kedua, al-ilmu wal-hujjah. Okey, sultan makna pertama ialah kekuatan dan al-qahru penguasaan. Bila sebut sultan ialah yang ada kekuatan, yang ada kuasa. Yang kedua, sultan kedua maksud dia ialah ilmu dan hujjah. Okey, contoh sultan tu makna dia ilmu dan hujah. Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 25. Surah Al-Ankabut ayat 25. Ada tak perkataan sultan? Tak ada. 25 ke 24? Ada ayat yang ada perkataan sultan. Cuba tengok 25 ke? Saya silap Dua berapa? Oh, bukan. Bukan. Cuba buka surah Al-Haqqah. Okey, ni. Ni surah apa ni? Okey, ini. Ayat 23. Cuba terjemah. In hiya. Tidaklah ia, iaitu berhala-berhala yang kamu sembah tu, tidaklah ia, Allah kata,
illa asma'un, melainkan nama-nama samaitumuha yang kamu bagi nama. Kamu ambil kayu, kamu ukir, lepas tu kamu bagi nama. Lat. Kamu ambil batu, kemudian kamu letak nama. Kemudian kamu sembah. Jadi sebenarnya berhala tu bukan berhala, bukan Tuhan pun. Melainkan, kamu ambil batu, kamu ambil kayu, kamu taruh nama. Kamu dan wa'aba'ukum. Nenek moyang kamu pun sama. Bagi nama. Dia sebenarnya bukan Tuhan. Ma'azzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan terhadap Tuhan-Tuhan ini sebagai Tuhan min sultan. Apa makna? Sultan ni apa makna? Kuasa ke ilmu. Hujah. Allah tak bagi pun ilmu ataupun hujah yang membuktikan berhala yang kamu semua adalah Tuhan. Okey. Jadi sultan di sini dalam ayat ini maksud dia hujah. Jadi kita ada dua sultan. Satu kuasa, yang kedua. Tapi antara dua ni, sultan kuasa dengan sultan ilmu dan hujah. Yang mana lebih kuat? Yang mana lebih kuat? Apa dah? Ilmu. Apa dalil? Apa dalil? Apa yang boleh mengubah hati manusia, akhlak manusia, kehidupan manusia? Duit ke ilmu? Sebab tu bila Allah nak ubah masyarakat Arab Mekah yang rosak akhlaknya, Allah bagi dana pada Nabi ke Allah bagi Quran? Allah bagi Quran. Quran adalah hujah sultan yang paling kuat. Sebab tu, walaupun Nabi tak ada kuasa, tak ada dana, tak ada tentera, tapi ditakuti oleh orang musyrik Mekah yang ada kuasa. Sebab Nabi ada kuasa apa? Kuasa ilmu. Betul kan? Orang musyrikin tak boleh. Siapa-siapa pun nak ubah manusia dengan bagi 1 bilion, manusia tak akan berubah. Kalau berubah pun sementara. Tapi kalau bagi 1 ayat, manusia boleh berubah 180 darjah. Betul? Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi, kata pembesar, aku bukan setakat bukan penyebab kepada kamu sesat. Bahkan kamu memang asalnya tak beriman. Bahkan ditambah lagi, aku tidak ada kuasa pun ke atas kamu. Kuasa apa ni? Sultan apa ni? Sultan apa? Ilmu ke kuasa? Kekuatan? Kuasa. Sebab ni pemimpin sesat, mana ada ilmu. Jadi aku tak ada kuasa pun nak paksa kamu dari kuasa. Bahkan, sebab itulah, kalau orang paksa kita supaya tidak solat, orang paksa supaya kita tak beriman, berdosa tak kita kalau kita tak solat? Berdosa ke tak? Contohlah orang letak pistol kat sini. Kalau kamu solat, aku tembak. Kita pun tak solat. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan. Allah hukum kita bila kita ada pilihan, tapi kita tak pilih yang terbaik. Boleh faham? Sebab tu orang gila, dia tak solat, tak berdosa. Sebab apa? Orang gila kan, tak solat. Tak datang kelas tadabbur pun tak ada masalah dia. Sebab apa? Sebab tak ada akal. Jadi mana lebih baik? Jadi orang gila ke jadi orang waras? Orang gila. Jadi orang waras lah. Kan? Okey. Bahkan, kata pembesar lagi, bahkan kuntum, kamu adalah kaum yang taghin. Kaum yang melampau.
Melampau ni melepas had. Allah suruh kita sembah dia, kita sembah berhala. Itu melampau. Allah suruh solat 5 waktu, kita solat 6 waktu. Itu melampau. Okay? Jadi kamu sesat bukan sebab aku pun. Tapi sebab kamu sendiri tak nak beriman dan itu pilihan kamu. Jadi setiap orang akan bertanggungjawab pada dirinya sendiri. Okey. Okey, sekarang kita tengok tak? Allah cerita gambaran manusia di akhirat. Kat dunia dulu baik tak? Rapat tak? Bahkan mungkin lebih pada adik-beradik. Dia tolong. Tapi bila di akhirat jadi apa? Jadi musuh. Cuba buka surah Az-Zukhruf. Ayat 54. Surah Az-Zukhruf ayat 54. Oh, bukan. Silap. 67. Okey, 67. Al-akhilla. Al-akhilla apa makna? Al-akhilla jamak, plural kepada khalil. Ibrahim digelarkan Khalilullah. Apa makna? Kekasih Allah. Jadi kalau seorang khalil, kalau ramai al-akhilla. Kekasih-kekasih masa kat dunia, berkasih sayang, tolong-menolong. Yauma izin pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, pada hari akhirat, ba'duhum, sebahagian mereka, kepada sebahagian yang lain adalah bertukar menjadi apa? Bertukar menjadi musuh. Mana ni? Ha? Sedih. Tak ada. Okey. Al-akhila yang sentiasa rapat, tolong-menolong, berkasih sayang, di akhirat bertukar menjadi aduun, musuh. Macam tadilah, kutuk mengutuk, salah menyalah. Ada terkecuali. Kecuali orang yang bertakwa. Maknanya apa tu? Siapa yang berkawan kat dunia, bukan kerana Allah. Kerana ada kepentingan dunia, kerana projek, sebab satu kumpulan, satu parti. Bukan kerana Allah. Di akhirat besok dia akan jadi seteru. Dia akan bermusuh. Kutuk mengutuk. Kecuali siapa yang berkawan kerana takwa kepada Allah. Kalau dia kawan pada ni sebab takwa, bukan sebab nak dunia, bukan sebab nak populariti. Tak. Betul-betul kerana Allah. Maka persahabatan dia akan berkekalan sampai di akhirat. Okey. Boleh kan? Jadi cuba tanya diri kita, senarai kawan-kawan kita tu, adakah kita berkawan sebab bertakwa pada Allah? Kerana Allah betul-betul. Ataupun sebab kebetulan satu taman, satu sekolah, satu MCKK. Kan? Ha? Sebab apa? Berhati-hati ya. Sebab apa? Di akhirat besok dia akan jadi, dia kutuk kita, kita kutuk dia. Jadi pastikan kita berkawan kerana, mana kita nak tahu kita berkawan dengan dia kerana Allah. Apa bukti? Apa bukti? Kuat sikit. Ha? Pergi kelas sama-sama. Mana kalau sama-sama tak pergi, dua-dua tak pergi. Oh macam tu. Pergi umrah sama-sama, seorang tak pergi, dua-dua tak pergi. Macam tu ke?
Kuat sikit. Ada mic ke? Ada mic tak? Ha? Tak, kita ni benda serius ni, bukan main-main. Sebab ni, besok tengok akhirat, kamu tak ajak aku pergi kelas. Kan? Aku dah ajak kamu tak nak pada muka, kan? Tak ada suara. Objektif sama. Objektif sama berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi itu hanya slogan. Buktinya apa? Betul tak? Ramai yang mendakwa dia adalah wajah. Kan? Tapi sekarang ramai tak yang mendakwa sama-sama ikut Quran dan Sunnah. Tapi masyarakat dulu dia dah kutuk mengutuk. Ramai tak? Belum pergi akhirat lagi. Itu bukan bukti. Tengok-tengok kawan sebelah yang selalu pergi umrah sekali, pelancong sekali, bergaduh sakal di pada mahsyar. Kuat sikit. Watawasaw bil haq, watawasaw bil, saling berpesan dengan kebenaran. Berpesan ke tak? Bila kawan kita buat salah, solat lambat, jom kita solat. Bila kawan kita buka aurat, saya sayang pada awak, tutuplah aurat. Supaya kita tak bermusuh di akhirat besok. Kawan kita tak berzikir, nasihat. Dia baca tak zikir pagi, Allah nak tunjuk warak pula kan. Itu bukan kerana Allah. Okey, saya nak bagi contoh orang berkawan kerana Allah. Dan persahabatan ini akan kekal sebab dia orang bertakwa. Sebab tu Allah kata orang bertakwa. Mana syarat pertama nak persahabatan kekal, mesti jadi orang bertakwa. Kita perasan, kita berkawan kerana Allah, tapi sifat takwa tak ada pada kita. Ataupun sifat takwa tak ada pada kawan kita. Macam mana nak terus berkekal sebagai sahabat? Sebab Allah kata yang kekal orang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa? Cuba checklist. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Kuat sikit. Sedar. Sedar Allah sentiasa memerhati kita. Okey. Ikut perintah dan larangan. Semua teori itu. Allah sebut sifat orang bertakwa kan dalam surah apa? Ya Allah. Ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sentiasa menginfakkan hartanya, sentiasa, bukan bulan Ramadan je. Sentiasa menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Banyak pun dia sedekah, sikit pun dia sedekah. Kenapa mati ni? Okey. Boleh? Kita kata buat kerana Allah kan, sama-sama ikut Quran dan Sunnah. Tapi Allah kata apa? Ciri pertama, tidak kedekut. Kita perkedekut, kawan kita perkedekut, sama-sama pergi kelas. Bukan orang bertakwa. Dan persahabatan ini tak akan kekal. Tengok Allah kata, yunfiqu makna sentiasa, bukan bermusim. Yang kedua, berinfak ketika senang dan kalau dia infak ketika senang aja, susah dia tak infak. Belum bertakwa lagi. Dua. Yang kedua, al-kazimin al-ghaidha. Dia sentiasa dapat tahan marah. Dah mula sedar dah. Tadi syok sendiri kan? Tahan marah. Ni, bertakwa ni. Kita panas barang, kawan kita pun sama naik. Sama-sama tengking. Yang ditengking pula ialah suami. Kan? Tak ada. Dua, tahan marah.
Dia boleh kontrol marah dia. Yang ketiga, suka maafkan orang. Suka maafkan orang. Apatah lagi kawan baik dia buat salah, saya maafkan. Bahkan orang bertakwa akan maafkan sebelum orang minta maaf. Jangan orang dah merayu-rayu minta maaf. Itu pun dia bagi tempoh. Bagi tempoh saya 2 bulan. Bukan orang bertakwa. Yang keempat, bila buat dosa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Yang keempat, bila dia buat dosa terus dia bertaubat dan dia tak kekal dalam dosa. Banyak lagi saya sebut 4. Lulus tak? Oh tak? Jadi kalau tak lulus, kena ambil test lah. Kena ambil test. Sebab Allah kata yang kekal siapa? Orang yang bertakwa. Dan saya nak bagi contoh dalam Quran. Allah bagi contoh orang yang berkawan kerana Allah. Dan dia akan kekal sampai akhirat. Cuba buka surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Surah Al-Hasyr. Ayat 8 dan 9. Surah Al-Hasyr. Okey. Tengok Ini contoh orang yang berkawan kerana Allah, bersahabat kerana Allah sampai di akhirat. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Bagi orang-orang fakir al-muhajirin yang berhijrah. Allazina ukhriju, yang mereka ini diusir keluar. Diusir keluar, siapa muhajirin? Orang Mekah. Kenapa mereka dipanggil muhajirin? Sebab mereka berhijrah. Kenapa mereka hijrah? Sebab mereka diusir min diarihim, daripada tempat negeri mereka iaitu Mekah. Wa amwalihim, dan mereka bukan setakat tinggal negeri tanah air mereka, tapi mereka tinggal harta. Sebab tu jadi fakir. Nampak tak? Sifat orang bertakwa pertama tadi apa dia? Yunfiquna, infak. Jadi ini contoh Allah rakam dalam Quran orang bersahabat kerana Allah. Mereka berhijrah sebab diusir dan meninggalkan rumah mereka, negeri mereka, harta mereka. Mereka nak apa ni? Yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka mencari anugerah daripada Allah. Subhanallah. Tinggal harta, tinggal tanah air untuk cari apa? Mana lebih baik? Harta yang kat dunia ataupun apa yang di sisi Allah? Cerdik tak? Okey, lepas tu dan kemudiannya mereka nak mencari redha Allah. Redha Allah. Wa yansurunallah, dan mereka matlamat hidup mereka utama ialah yansurunallah, menolong. Apa maksud menolong Allah? Allah perlu pertolongan tak? Bukan. Habis maksud apa? Menolong agama Allah. Kenapa mereka berhijrah? Sebab nak selamatkan agama Allah. Sebab nak sebar, nak kembangkan agama Allah. Walaupun terpaksa berkorban, tinggal tanah air dan harta. Ini kerana Allah. Dan mereka juga nak menolong Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Ulaika humus sadiqun. Allah puji. Mereka inilah orang yang benar-benar sadiqun. Apa makna sadiqun? Benar-benar apa? Beriman. Apa maksud ni? Iman dalam hati mereka, iman yang diucap sama dengan perbuatan mereka.
ataupun iman ucapan mereka disahkan oleh perbuatan. Ramai orang boleh mengucap, betul. Ramai orang boleh mendakwa, tapi tak ramai boleh mengesahkan imannya dengan perbuatan. Betul kan? Kemudian ayat 9. Ni golongan kedua, persahabatan antara Muhajirin dengan di Madinah dia panggil apa? Ansar. Persahabatan ni kekal sampai di akhirat sebab mereka dua-dua ni adalah orang bertakwa. Wallazina tabawwa'u ad-dar, dan orang-orang yang menempati dar ni negeri Madinah, iaitu orang Ansar. Dan wal iman, dan mereka beriman kepada Allah. Mereka duduk di Madinah, orang Ansar, dan mereka beriman. Min qablih, sebelum mereka. Sebelum orang Muhajiri datang ke Madinah, mereka dah beriman. Apa sikap mereka ni? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta kepada siapa? Orang yang berhijrah kepada mereka. Cinta siapa ni? Orang Muhajirin. Dia cinta kepada orang Muhajirin kerana apa? Kerana Allah. Apa bukti mereka cinta kerana Allah? Apa dah? Orang Muhajirin miskin, fakir. Senang tak kita nak cinta orang miskin? Senang tak? Biasa kawan-kawan kita, dalam banyak senarai kawan kita, berapa orang yang miskin? Berapa orang miskin? Tadi macam ramai je berkawan kerana Allah. Ini selain pada 4 tadi, tanda orang bertakwa. Tanda bersahabat kerana Allah, dia cinta orang miskin. Kalau cinta orang kaya, bukan kerana Allah. Cinta orang kaya bukan kerana Allah. Kalau kamu cinta orang kaya kerana Allah, bila dia miskin, cinta kamu sama. Betul? Kau berubah. Dulu kaya kan, juta-juta. Sekarang, sen-sen. Sama tak sayang kita pada dia masa dia kaya dengan masa dia miskin? Sama tak? Jangan mendakwa, nanti Allah minta bukti. Dan sebelum Allah minta, saya minta bukti. Apa bukti? Sama tak hubungan? Kita selalu ziarah dia masa kaya kan, selalu jumpa, jalan bersama. Bila dia miskin, jatuh miskin pun sama. Bila dia sihat, kita sama hubungan. Bila dia sakit hospital, kita pergi tanya khabar, bukan kita tinggalkan. Faham tak? Tengok, mereka cinta pada orang yang berhijrah, yang fakir. Bukan senang nak cinta, nak sayang pada orang fakir. Okay? Kemudian apa lagi sifat orang yang bersahabat kerana Allah? Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tak ada dalam hati mereka hajat. Dalam hati orang-orang Ansar tidak ada hajat kepada apa? Mimma utu, dari apa yang diberi kepada orang Muhajirin. Okey, antara orang Muhajirin dengan orang Ansar, mana yang lebih, yang afdal? Muhajirin dengan Ansar. Siapa? Muhajirin. Muhajirin dengan Ansar, siapa lebih baik? Oh, Ansar lebih baik. Kenapa orang Ansar lebih baik? Orang Muhajirin, kenapa? Orang Muhajirin pasti lebih baik. Pertama, as-sabiqun, orang yang mula-mula masuk Islam. Yang kedua, dia korban tak harta dia? Korban tak? Bahkan semua harta dia tinggal untuk selamatkan akidah, untuk selamatkan agama. Kemudian dia berhijrah. Orang Ansar ada hijrah? Tak ada. Dia hanya satu je, membantu hartanya. Membantu orang Muhajirin dengan harta. Tapi orang Muhajirin tinggal harta dan berhijrah. Jadi orang Muhajirin lebih baik daripada orang Ansar. Maka Allah kata sifat orang Ansar apa dia?
Tidak ada sedikit pun dalam hati mereka rasa dengki, rasa cemburu apa yang Allah bagi kelebihan pada orang muhajirin. Sifat kedua, bersahabat kerana Allah, jangan ada sedikit pun rasa dengki, cemburu pada kawan kita yang dapat lebih. Jangan. Kita berkawan sebab sama-sama kaya, tiba-tiba dia lagi kaya pada kita, kita mula dengki. Itu bukan kerana Allah. Okey, walau kana bihim, dan yang ketiga, wa yusiruna ala anfusihim. Sifat ketiga yang bersahabat kerana Allah. Dia melebihkan kawan lebih daripada dirinya sendiri. Orang Ansar bila ada satu hadis sahih, Nabi ada seorang yang lapar jumpa Nabi dan mengadu pada Nabi, aku lapar. Maka Nabi buat apa? Yang pertama, Nabi sebagai ketua negara, Nabi cari makanan dalam rumah dia. Berapa rumah Nabi? Ada 9 isteri. Ketua negara, Perdana Menteri cari makanan, tak ada dalam rumahnya. Rumah siapa ni? Perdana Menteri, rumah Rasulullah, tak ada makanan. Rumah kita bukan Perdana Menteri, bukan menteri pun. Banyak tak makanan kat rumah? Banyak. Jadi bila ada orang lapar datang mengadu pada Nabi, pertama Nabi cari rumah dia, tak ada. Bila tak ada, baru Nabi offer pada sahabat lain. Siapa nak jadikan orang yang lapar ni sebagai tetamunya? Kemudian orang Ansar angkat tangan. Orang Ansar ni mengutamakan orang lain daripada dirinya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri miskin, mereka sendiri memerlukan, tapi dia bagi lagi pada orang. Jadi orang Ansar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Dia pun bawa balik tetamu ni ke rumah dia. Kemudian dia bagi tahu isteri dia, ini tetamu Rasulullah yang lapar, apa ada kat rumah bagi. Isteri dia jawab apa? Rumah kita tak ada makanan, kecuali ada makanan untuk anak-anak aja. Kata suami dia, hidangkan makanan anak kepada tetamu ni. Macam anak kita nak makan apa? Buat apa-apa saja supaya anak kita tertidur. Ni mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri berhajat. Bukan dia saja berhajat, anak pun berhajat. Jadi akhirnya dia bagi pada tetamu. Kemudian pagi besok turun ayat ni. Pagi besok turun ayat ni dan Nabi bagi tahu. Allah turunkan satu ayat memuji perbuatan kamu, iaitu wa yusiruna, kamu mengutamakan orang lain lebih daripada diri kamu sendiri walaupun kamu berhajat. Kita tak akan sampai tahap tu kan? Tak sampai tahap tu. Sebab makanan rumah kita memang banyak kan. Cukup untuk berapa tahun? 4-5 tahun. Kemudian Allah kata, wa man yuqa shuhha nafsi. Siapa yang menahan apa ni? Mengawal sifat kedekutnya. Kedekut. Susah nak bagi pada orang. Pentingkan diri. Maka kalau dia boleh kawal sifat kedekut, fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang yang berjaya. Siapa ni? Yang mana ni yang ada sifat ni? Cinta pada orang fakir yang beriman lah. Orang muhajirin fakir tapi mereka beriman. Habis tak? Orang fakir sekarang banyak tak beriman. Macam mana nak cinta? Macam mana? Ustaz boleh tak cari orang fakir beriman untuk saya cinta pada dia? Tak. Kalau semua orang fakir tak beriman, kewajipan kamu apa dia? Bagilah dia beriman. Lagi besar pahala, betul tak? Orang fakir zaman Nabi ni semua asalnya tak beriman. Tapi Nabi jadikan mereka beriman. Itu kehebatan Nabi. Orang fakir zaman Nabi, bila beriman mereka tak meminta. Walaupun lapar macam mana, mereka tak meminta. Mereka ada maruah. Mereka minta pada Allah. Kita dengar kisah Nabi Musa AS kan? Bila dia lari daripada Fir'aun yang nak bunuh dia, kemudian jumpa dua wanita daripada Mesir ke Madian. Jauh tu. Perjalanan dekat 10 hari. Jalan kaki. Lapar. Kemudian jumpa dua wanita yang sedang nak bagi minum pada kambing-kambingnya, dia tolong. Tapi dia tak minta upah.
Dalam keadaan lapar penat, dia pergi satu bawah pokok, dia berdoa kepada Allah. Apa dia minta pada Allah? Siapa ingat doa tu? Apa dia? Rabbi lima anzalta ilayya. Itu kan surah apa ni? Surah Al-Qasas. Min khairin faqir. Ini doa Nabi Musa AS. Walaupun dia seorang Nabi, dia orang mulia, tapi lapar. Sampai dia berdoa, wahai Tuhan, Rabbi, wahai Tuhan, lima anzalta, bagi apa yang engkau telah turunkan kepada aku, min khairin, apa kebaikan yang engkau turunkan, hujan ke, tumbuhan ke, semua yang engkau turunkan, aku ni fakir, aku sangat berhajat, aku lapar. Dia tak minta, tapi dia mengadu hal. Faham tak? Lepas tu Allah bagi apa pada dia? Allah bagi apa? Allah bagi isteri. Allah bagi pekerjaan. Allah bagi lagi bapa mertua yang soleh. Okey. Jadi saya nak sebut di sini, saya nak ulang bahawa antara ciri-ciri orang yang berkawan kerana Allah, yang persahabatan ini akan kekal sampai di akhirat. Dia cinta kerana Allah. Apa bukti dia cinta pada Allah? Kerana Allah. Bukan sebab kawan tu kaya. Dan bila kawan tu miskin, persahabatan dia macam biasa. Bila kawan tu sakit, persahabatan dia macam biasa. Dia tak tinggalkan. Dan bila kawan dia tak buat benda yang Allah perintah, dia nasihat, dia tegur. Itu berkawan kerana Allah, dan insya-Allah akan kekal. Macam ni. Orang Ansar dengan Muhajirin. Sebab tu saya nasihatkan diri saya dan semua. Nabi menjadi hebat. Antara ciri-ciri kehebatan Nabi ialah ramai sahabat Nabi adalah fakir. Nabi sentiasa duduk dengan orang fakir. Jadi jangan kita rasa kekayaan itu satu nikmat. Jangan. Tak. Nikmat yang paling besar ialah kita, bila Allah lembutkan hati kita, dapat duduk bersama orang fakir. Cuba buka surah Al-An'am ayat 53. Okay. Tengok, Allah uji orang-orang musyrik Mekah, Allah bagi kaya. Dan Allah uji orang-orang beriman, miskin. Bila orang beriman yang ikut agama Nabi ni miskin, apa pandangan orang musyrik Mekah? Ya Allah bagi kekayaan. Tengok Cuba kita tengok. Surah Al-An'am ayat 53. Wa kadzalika, dan demikian itulah fatanna kami uji. Demikian itulah kami uji ba'dahum, sebahagian mereka, bi ba'di, dengan sebahagian yang lain. Apa ujian tu? Liyaqulu, Allah uji orang musyrik Mekah. Dia kufur tapi Allah bagi kaya. Ramai tak orang musyrik Mekah yang kaya? Ramai. Jadi itu adalah satu bentuk ujian Allah. Maka Allah kata kami uji mereka ni untuk apa? Liyaqulu, supaya mereka berkata ahaulai. Orang musyrik Mekah memandang rendah dan hina pada Nabi dan agama Islam. Kenapa? Sebab ramai yang ikut agama Nabi adalah orang miskin. Tengok apa kata-kata orang musyrik Mekah. Ahaulai, adakah ni orang-orang ni yang miskin ni macam Bilal, kulit hitam, asalnya hamba, manallahu alaihim, adakah orang macam ni yang Allah anugerah pada mereka, min bainina, di kalangan kami ni?
Sepatut Allah pilih kami sebab kami ada jawatan, kami ada kuasa, kami ada harta. Adakah patut Allah pilih orang miskin macam ni? Alaihissallah, maka Allah jawab. Allah jawab apa? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakiri. Bukankah Allah lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bersyukur? Jadi kenapa Allah di peringkat awal Islam, ramai Allah pilih yang masuk Islam ialah orang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin lebih mudah bersyukur. Okey, soalan dia, orang miskin nak syukur apa? Harta tak ada. Nak syukur apa? Yang sepatut bersyukur orang kaya. Betul kan? Jadi nak syukur apa? Kuat sikit. Kuat sikit kan? Ha? Siapa jawab betul? Nak bagi hadiah apa dia? Ha? Saya ulang soalan. Ha? Allah jawab apa? Bila orang musyrikin merendahkan orang fakir miskin yang masuk Islam bersama Nabi. Adakah orang macam ni yang Allah pilih untuk ikut Nabi Muhammad dalam agama baru? Dan Allah meminggirkan kami yang kaya ni? Adakah macam ni? Mereka menghina. Maka Allah jawab, bukankah Allah lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bersyukur? Mana Allah nak beritahu apa? Antara orang kafir yang dapat nikmat banyak dengan orang miskin yang dapat nikmat sedikit, yang paling bersyukur siapa? Jadi soalannya, orang miskin tak ada harta. Apa yang dia syukur? Subhanallah. Sebab tu kata ulama, manusia yang paling hebat ialah manusia yang lebih bersyukur terhadap nikmat agama daripada bersyukur terhadap nikmat dunia. Itu orang paling bersyukur. Orang yang paling bersyukur ialah orang yang paling bersyukur terhadap nikmat agama, nikmat hidayat, dibanding dengan orang yang bersyukur terhadap nikmat harta dunia. Boleh faham? Sebab bila kita orang Melayu lah, bila sebut syukur, biasa dia syukur pasal apa? Pasal nikmat dunia ke pasal nikmat agama? Nikmat dunia kan? Bila dia buat kenduri kesyukuran? Naik rumah baru kan lagi? Nak pergi overseas, masuk office baru, dapat projek, betul kan? Tapi daripada dia solat 3 waktu, jadi dia solat 5 waktu. Dia buat tak kenduri kesyukuran? Tak. Daripada tak tutup aurat, dia tutup aurat. Dia buat tak kenduri kesyukuran? Tak kan? Sebab apa? Sebab dia rasa nikmat agama tu macam bukan nikmat. Padahal nikmat yang paling besar ialah nikmat agama. Kenapa? Nikmat agama itulah melayakkannya dapat nikmat lebih besar daripada dunia, iaitu syurga. Dia faham? Dan Nabi kata apa? Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi nikmat apa? Allah bagi nikmat yufaqihu fiddin. Allah bagi dia faham agama. Itu tanda Allah nak dia jadi baik. Ya. Macam ni. Antara kita dapat ilmu kan sekarang ni, dengan lepas ni kita makan, yang mana nikmat lagi besar? Yang mana lagi besar? Yang mana? Nikmat ilmu. Tapi yang mana kita lebih happy? Kan? Kalau belajar ni tak berapa happy sangat kan? Ada yang lemah je. Tapi kalau makan semua ceria kan? Sebab apa? Sebab mindset manusia, nikmat yang patut disyukuri ialah benda, rezeki, duit. Tak. Ni. Allah kata orang yang paling bersyukur siapa? Orang yang miskin. Sebab apa? Bila dia beriman. Dia bersyukur dengan mentaati lagi perintah Allah. Dapat ilmu taat. Inilah orang yang paling bersyukur. Okey? Boleh ke?
Cuba buka, ada hadis lah. Saya bagi hadis lah. Oh. Okey, ini pasal ayat Quran. Kita berhenti sampai ayat berapa tadi? Surah As-Saffat 30. Saya nak sebut satu lagi. Surah Al-Kahfi ayat 68 ke? Surah Al-Kahfi ayat 68. Okey. Sorry, 28. Okey, semua cuba baca terjemahan. Saya nak tengok. Boleh baca terjemahan dan boleh faham ke tak? Kalau dah faham, jimat waktu, saya tak payah uraikan. Surah Al-Kahfi ayat 28. Boleh faham? Okey. Boleh Cam cakap. Ataupun datang ke depan cakap. Boleh. Ada mic ke? Boleh. Okey. Tu. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dekat sikit, tak dengar. Beri kepada kita juga lah bersabar dengan orang-orang yang bersikir dan mengerti Allah bagi kita. Sebab itu ada satu kenikmatan dan satu keredaan daripada menikmati dunia selalu. Okey, saja. Sebab Allah melalaikan mereka-mereka yang selalu menikmati dunia. Kita abaikan orang-orang ataupun kita sampaikan sesuatu kepada mereka supaya mereka menikmati Allah. Boleh faham ke? Boleh faham? Tak faham? Ini surah Kahfi kan? Orang kita selalu baca sekarang kan? Siapa boleh cerita sampai orang semua boleh faham? Okey, pas. Yang Cam cakap tu tak salah, tapi belum lengkap. Dalam ayat ni Allah menyuruh Rasulullah dan by extension kepada seluruh Islam untuk bersabar dan bersabar dengan orang yang al-lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah, maksudnya yang sentiasa berzikir dan mengingat Allah pagi dan petang sebab inginkan bertemu dengan wajah Allah. Rasul dan wala ta'du'inaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, maksudnya jangan kita berpaling daripada orang-orang yang sentiasa mengingat Allah ni, sebab kita nak bersama-sama dengan orang yang turidu zinat, sebab kita nak zinatal hayatid dunya, maksudnya kita nak perhiasan-perhiasan dunia lah. Kita nak pekerjaan kita, pangkat ke, sebab kita nak orang kaya, so kita duduk dengan orang yang macam tu, dan kita tinggal dengan orang yang sentiasa berzikir ni sebabkan ada dunia. Bila kita buat situ, wala tutik man afana qalbah, tapi bila macam tu Allah akan palingkan hati kita. Hati kita sebabkan kita nakkan ke dunia tu, Allah akan palingkan hati kita pada keduniaan. Instead of bila kita dah tinggalkan orang yang kita berzikir tu tadi, kita nak ke keduniaan, Allah palingkan hati kita. Bukan kita yang nak buat pun, tapi Allah sendiri yang palingkan sebab kita nak ke keduniaan dalam pasalnya. Dan itulah hukuman yang paling, maksudnya orang kata hukuman Allah dapat musibah, tapi bila Allah palingkan hati kita kepada benda yang tak mengingatkan kita pada Allah, lagi berat hukuman itu seperti itu.
memalingkan hati kita daripada mengingati dan mengikut dan mengikut hawa nafsu kita lah. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham ah? Okey. Siapa nama tu? Jun. Okey. Apa-apalah. Apa ada pada nama kan? Itu lebih kepada terjemah. Tapi maksud dia yang tersiratnya apa? Sebenarnya kita kena tahu. Ini kita dah baca surah ni lama kan? Sepatut clear maksud dia. Sebab tu Allah kata apa tadi? Orang yang paling bersyukur ialah nikmat apa? Nikmat agama. Nikmat faham agama. Ini nikmat, kalau kita dapat faham ayat ni, satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia. Okey? Latar belakang ayat ni ialah orang musyrik Mekah, bila Nabi ajak mereka untuk Nabi bagi tazkirah peringatan, orang musyrik Mekah bagi syarat. Kami boleh masuk majlis kamu, wahai Muhammad, tapi syarat kamu kena usir keluar orang miskin. Sebab majlis kamu orang miskin saja. Kami ni orang kaya, kami ada kedudukan, mana sesuai. Keluarkan orang miskin, baru kami masuk. Okey? Maka Nabi berfikir juga, kalau aku keluar orang miskin untuk dakwah pada mereka, bukan salah pun, betul tak? Maka turun ayat ini menegur Nabi, wasbir, sabar. Jangan terima arahan orang musyrik Mekah supaya diusirkan orang miskin, jangan. Sebaliknya, kamu kena sabar diri kamu duduk bersama orang miskin. Walaupun tekanan ajakan orang musyrikin begitu kuat, walaupun ada masalah dakwah, duduk sabar bersama orang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin apa sifatnya? Sentiasa berdoa, berzikir pada Allah siang dan malam. Mereka bersyukur pada Allah. Orang kafir tak bersyukur. Sabar, utamakan duduk bersama orang miskin yang beriman. Ini sifat dia. Yazkuruna, berdoa pada Allah siang dan pagi dan petang. Dan mereka mengharapkan redha Allah. Dan jangan, Allah bagi amaran, jangan kamu palingkan mata kamu daripada orang miskin yang beriman hanya kerana inginkan zinatul hayatid dunia. Makna apa tu? Biasa orang tak ada masa dengan orang miskin ni sebab sibuk dengan urusan dunia. Betul tak? Jom kita pergi ziarah orang miskin, saya tak ada masalah. Sebab apa? Sibuk dengan, Allah kata jangan. Jangan kerana nak zinatul hayatid dunia kamu berpaling dengan orang miskin. Dan jangan wala tuti', jangan kamu taat kepada orang miskin yang ajak kamu supaya tinggalkan orang miskin. Jangan taat pada mereka. Kenapa? Sebab mereka ni aghfalna qalbau, kami telah lalaikan hati mereka. Jangan dengar orang yang kami lalaikan hati. Boleh faham? Jangan ikut. An zikrina, daripada mengingat kami, wattabi', dan orang yang bila kami lalaikan hatinya daripada peringatan kami, dia akan ikut hawa nafsu. Boleh faham? Sebab itulah kemuliaan manusia, banyak ayat-ayat Quran Allah mencela orang yang tidak memuliakan orang miskin, orang yang tidak memuliakan anak yatim. Banyak ayat yang Allah mencela. Jadi sebagai peringatan untuk saya dan semua, kita mulia bukan sebab kita kaya, bukan sebab kita ada jawatan, bukan sebab kita ada kuasa. Tak. Kita mulia sebab kita memuliakan orang miskin. Kalau kita beralasan orang miskin tak beriman, kamu lagi mulia kalau kamu bagi ilmu pada orang miskin sampai dia beriman, kamu lagi mulia. Boleh? Jadi bukti kita berkawan kerana Allah, tengok siapa kawan kita. Kalau kita berkawan kerana Allah, jangan pilih. Jangan pilih yang satu taman, jangan pilih yang satu bisnes, jangan pilih yang satu sama-sama kaya, jangan. Jangan pilih sebab yang keturunan yang sama, tak. Kawan dengan semua orang, apatah lagi orang miskin. Dan salah satu hikmah Allah jadi bulan Ramadan sebab apa? Tak boleh makan, tak boleh minum, supaya kita ingat nasib orang miskin tu. Selama ni kita kenyang aja, kita lupa orang miskin dah setahun lapar, kan? Jadi dengan Allah paksa kita supaya jangan makan, jangan minum, supaya kita ingat nasib. Oh, macam ni rupanya lapar.
Macam ni rupanya dahaga. Aku baru 3 hari dahaga orang miskin. Ada yang tak cukup makan bertahun-tahun. Betul tak? Okey? Jadi kesimpulan yang kita belajar hari ini, Allah nak cerita, bila berkawan, berkawanlah kerana Allah supaya persahabatan kamu kekal sampai di akhirat. Jangan berkawan akhirnya bermusuh di akhirat. Dan ciri-ciri orang yang berkawan kerana Allah, dia mestilah jadi orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Satu, suka infak bila dalam keadaan senang dan susah. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, suka memaafkan orang. Kalau dia suka berdendam ni, persahabatan dia tak akan kekal. Yang keempat, bila buat dosa, terus bertaubat. Kemudian contoh orang berkawan kerana Allah, iaitu orang Ansar dan Muhajirin. Sifat pertama, orang Ansar suka pada orang Muhajirin kerana Allah, walaupun mereka miskin. Kan? Bahkan kita tahu orang Ansar ni sanggup bagi harta yang mereka paling sayang kepada orang Muhajir yang fakir. Yang kedua, apa dia? Mereka tidak ada rasa dengki sedikit pun pada kawan-kawan tu. Yang ketiga, mereka mengutamakan orang lain lebih pada diri sendiri. Jadi kalau ada ciri-ciri itu, insya-Allah persahabatan kita akan kekal sampai ke akhirat. Okey, cukup. Jadi kita berhenti setakat ayat 30. Betul? Okey, ada soalan? Seperti itu tadi cakap pasal memilih kawan. Tapi sebab kita tahu sekarang dalam Malaysia ada banyak kelompok-kelompok yang berbeza-beza. Jadi bila kita tahu kawan itu mengikuti seorang yang terkenal, dan kita tahu macam kalau kita kata daripada ustaz-ustaz kita begitu salah, jadi kita nak berinteraksi dengan kawan-kawan yang macam ustaz. Oh, kawan-kawan macam mana? Tak clear. Maksudnya kawan tu contohlah dia ikut ustaz-ustaz yang macam menggalakkan pergi ziarah kubur. Okey. Macam ni kita tahu dia ustaz tu, dan ustaz tu ialah orang yang menggalakkan. So macam tu kita nak berinteraksi. Tak, kita satu, pertama jangan judge dia. Jangan hukum. Awak ni tak betul, awak sesat, jangan. Bila kita judge tu, maknanya kita memang tak nak berdakwah lah. Kan? Yang kedua, kita bagi tahu contoh macam Nabi Yusuf AS berdakwah kepada bandar dalam penjara. Dia bertanya soalan, adakah Tuhan-Tuhan yang berbagai-bagai lebih baik daripada Tuhan yang satu? Tanya soalan. Nabi Yusuf tak hukum yang kamu sembah tu adalah syirik, kufur, sesat, tak. Tapi dia bukan minda. Adakah Tuhan-Tuhan yang banyak tu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Logiknya dia akan jawab apa? Logiknya dia akan jawab apa? Pastilah Tuhan satu. Kereta, mana lebih baik? Kereta 3 pemandu dengan 1 pemandu. Satulah, betul tak? Maka dia bukan minda, pastilah Tuhan satu lebih baik. Kalau Tuhan 3, Tuhan ni nak hujan, Tuhan tu tak nak hujan. Tuhan ni nak gelap, Tuhan tu nak cerah. Bergaduh tak? Okey. Dia akan, bila dia jawab, pastilah Tuhan yang satu lebih baik, kita mula masuk. Okey? Contoh orang yang suka buat macam ni kan, kita tanya, antara yang Nabi buat dengan yang orang ramai buat, mana lebih baik? Pasti dia akan jawab apa? Pasti dia akan jawab yang Nabi buat lebih baik. Okey. Kalau kamu cakap yang Nabi buat lebih baik, boleh tak kita cek yang pergi ziarah kubur ni Nabi buat ke tak? Tanya soalan. Nabi buat ke tak? Bila suruh dia cek, jangan kita cek. Kalau kita cek dia tak percaya. Ini buat W ni. Bila dia cek, tak ada. Tak ada kan? Bila tak ada, kita tanya, okey, kalau tak ada, tadi kamu cakap apa? Yang Nabi buat lebih? Kamu sendiri cakap kan? Terserah pada kamu. Bukan minda dia.
Kalau dia buat juga. Tak. Tanggungjawab kita mengubah orang ke menyampaikan. Jangan ambil kerja Tuhan. Kerja mengubah orang ialah kerja Tuhan. Yang tu kita stres tu. Bila kita berdakwah kita nak orang berubah. Bila tak berubah kita stres. Mulalah geram. Keras kepala, degil, kepala batu, keluar semua. Sebab target kita dia nak berubah. Jangan. Target kita aku menyampaikan. Orang sehebat Nabi menyampaikan. Nabi dengan kita siapa lebih hebat? Pun ada orang tak ikut. Betul tak? Pakcik Nabi pun tak ikut. Abu Talib, Abu Lahab. Kita ni bila nak berdakwah nak orang ikut siapa kita? Kan? Okey? Relax, tenang. Tak, kawan macam biasa. Jangan bergaduh. Islam larang bergaduh. Islam suruh berdakwah, Islam tak suruh bergaduh. Teruskan hubungan. Nabi dengan pakcik dia Abu Talib. Pakcik dia Abu Talib, kafir kan? Tapi Nabi bersama tak? Subhanallah. Kenapa kita nak jadikan orang Islam yang berbeza tu macam lebih daripada orang kafir? Jangan. Tugas kita mengislamkan yang kafir, bukan mengkafirkan yang Islam. Okey. Cukup lah? Ada soalan lain? Okey, yang Ustaz cakap pasal kita kena maafkan kawan kan. Kalau kita maafkan dia, tapi kita tak kawan dengan dia, boleh tak? Baik, tak payah maaf. Bila kita maafkan tapi tak nak berkawan, tak, kita wajib tak kita sayang pada saudara kita yang seagama walaupun dia ada masalah? Wajib tak kita sayang pada dia? Jawab soalan, wajib ke sunat? Ke makruh? Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi menafikan tidak beriman seseorang kamu dengan sempurna sehingga dia sayang saudaranya sebagaimana dia sayang pada diri dia. Kalau dia tak suka orang tak nak berkawan dengan dia, dia jangan buat benda yang sama pada orang lain. Subhanallah. Satu. Yang kedua, bila kita sayang pada dia, Allah sayang tak pada kita? Kenapa nak tolak cinta Allah? Jadilah orang yang cerdik buat keputusan. Salam. Okey. Bagaimana pula dengan kisah Nabi dengan Wahsy? Wahsy membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebenarnya ulama mengatakan Nabi bukan benci pada Wahsy. Nabi tak benci. Cuma Nabi mengelakkan daripada bila tengok muka Wahsy, Nabi teringat pada Hamzah. Itu je. Tapi Nabi tetap sayang pada Wahsy. Jadi jangan kita jadikan contoh Nabi dengan Wahsy sama kita dengan kawan kita. Kawan kita tak bunuh pun pakcik kita. Okey? Saya simple je. Orang tak suka pada saya suka pada dia. Apa masalah? Hati bahagia. Kalau dia tak suka, saya pun tak suka, hati pun sakit hati. Siapa nak datang kelas, silakan. Siapa tak nak datang, silakan. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Sekarang kita akan sampai sesi yang kurang menggembirakan, iaitu makan. Oh, ditunggu-tunggu. Yang ni tak ditunggu-tunggu. Wassalam. Orang yang kat dalam social media sekarang banyak cakap pasal kalau you tak support Palestin, I tak nak kawan you. Kalau you bukan tak support Palestin, jangan follow I. Kalau you orang Islam tapi you tak faham kenapa kena support Palestin, kita dah tak kawan lagi. Sampai kan ada yang macam orang famous yang cousin dia tak support Palestin, dia kata dia disown apa semua. Yang tu macam Ustaz, sebab
sama ada perang-perang bersama dengan Zionis ataupun tak berani untuk menyuarakan kepercayaan mereka kepada kebenaran whatever that is going on right now lah. Contohlah orang tak nak berkawan kita sebab kita tak support Palestin, kan? Kita tanya dia balik, sebenarnya kita berkawan kerana Allah ke sebab support Palestin? Kita betulkan cara dua fikir. Kalau kamu berkawan kerana Allah, pertama sekali kena faham Quran. Jom join kelas tadabbur sebelum support Palestin. Boleh? Orang Palestin dah faham tak Quran? Mereka beriman tak? Mereka jadi kuat sebab apa? Mereka faham Quran. You dah faham tak Quran? Tu nak bergaduh lah. Itu last, langkah terakhir lah. Kadang-kadang orang ni emotional kan, berdasarkan semangat. Dia Quran pun tak faham, tiba-tiba nak support yang orang Palestin, insya-Allah jauh lebih baik daripada kita. Mereka dah ramai korbankan nyawa macam orang muhajirin kan. Mereka dah barisan depan, jauh meninggalkan kita. Okey. Tak ada soalan lah? Dah, jangan tanya lagi sebab kita akan sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل